وسلم وكافة الأنبياء والعلماء والشهداء والصالحين شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Alhamdulillah, kita dapat bersama-sama lagi pada kesempatan pada malam ini, dan insya-Allah sambungan ayat pada tafsiran kali ini insya-Allah kita akan sambung di dalam surah Fussilat. Surah Fussilat ayat yang ke-41. Kalau dalam Quran muka surat 481. Kalau dalam Al-Quran kita boleh rujuk 481. Dan dalam kitab Tafsir Nurul Ihsan kita penggalian keempat ini, pada halaman yang ke-28 paling bawah sekali sambungan kita, dan 28 serta 29 di situ insya-Allah. Jumpa dah no? Ayat yang ke-41 dalam surah Fussilat, muka surat 481. Dalam tafsiran Nurul Ihsan, muka surat 28, barisan yang paling bawah. Innal ladzina kafaru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah, sambungan kita pada ayat-ayat Al-Quran dalam surah Al-Fussilat ini. Kalau kita melihat kembali
ayat-ayat yang terdahulu sebelum kita nak membicarakan ayat pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada kita tentang satu kumpulan manusia, yang bersifat degil dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala datangkan petunjuk kepada mereka, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai memberi peringatan kepada manusia, kepada kita semua. Allah Ta'ala sentiasa memberi peringatan kepada kita, tetapi kita sebagai seorang makhluk yang masih ada lagi sifat enggan, degil, takabur. Itu yang Allah Subhanahu wa taala nak gambarkan kepada kita, bagaimana ciri-ciri golongan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dengan azab neraka. Patut tak? Memang patut sangat-sangat. Kerana kita telah menerima banyak nikmat daripada Allah. Kalau sebelum ni kita telah baca ayat-ayat yang terdahulu, Allah Ta'ala telah ceritakan tentang kekuasaan Allah. Yang kita kalau faham betul-betul ayat tu, pastinya kita akan jadi orang yang rela dan akur dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan takkan ada sifat penentangan, degil kita dengan arahan Allah, sebab bila kita faham dan yakin Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan Dia, begitu juga dengan ciptaan Dia. Allah Ta'ala cipta kita ni dengan sempurna kejadian, tapi Allah Ta'ala uji dan kesempurnaan kejadian kita ini adanya kekurangan, dan kekurangan itu perlu kepada pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam surah At-Tin, kita pernah huraikan dulu juga tuan-tuan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Firman Allah Ta'ala kata, hanya sesungguhnya kami telah ciptakan manusia itu dengan kejadian yang cukup cantik, sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah Ta'ala kata, kami kembalikannya kepada kedudukan yang paling rendah. Bila tu? Ini tafsiran para ulama berbagai. Antaranya ulama mengatakan, tatkala mana kita dilahirkan ke dunia, kita dilahirkan dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Maknanya mai dalam keadaan kosong, zero, tak tahu apa. Asalnya kita ini manusia yang hebat. Bila Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam AS, diajarkan Adam dengan ilmu pengetahuan, maka hebat Nabi Adam tu dikagumi oleh para malaikat. Jadi bila mana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan proses kejadian manusia, daripada zuriat Nabi Adam AS lahir pula insan-insan, manusia-manusia daripadanya, maka kejadian manusia Allah Ta'ala ciptakan dengan sebaik-baik kejadian juga. Tapi pada awalnya kita diciptakan dalam keadaan yang rendah. Maknanya sangat-sangat lemah. Lemah sangat-sangat. Rendah tu makna lemah sangat-sangat. Kalaulah tidak ada rahmat, kasih sayang kedua ibu bapa kita, mungkin nasib kita tak lahir membesar sampai laut. Dengan rahmat Allah Ta'ala juga. Dan begitu juga kalaulah sekiranya Allah Ta'ala tidak dorongkan hati ibu dan ayah kita untuk mendidik kita sehingga kita jadi manusia yang hebat, maka mungkin kita tak ada beza dengan haiwan. Tapi atas kita semua tu, bila kita dah membesar, pandai kita buat pilihan, macam mana pula kita memilih kehidupan kita. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita tentang kejadian manusia itu. Dan Allah Subhanahu wa taala sentiasa, kalau kita baca ayat Quran ni tuan-tuan,
silih berganti peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, suruh kita ini sedar diri, jangan jadi orang yang takabur. Ingat akan Allah Taala yang mencipta kita. Banyak kali Lepas tu baca dah daripada surah Al-Baqarah sampailah surah An-Nas, seolah-olahnya Allah Ta'ala sentiasa mengulang-ulang, dan hakikatnya memang diulang-ulang ayat-ayat itu berkali-kali. Banyak kali Allah Ta'ala ulang surah Al-Baqarah, surah Ali Imran dan seterusnya. Allah Ta'ala ulang, dan bentuk ayat yang sama, ada yang dalam bentuk memujuk, ada dalam bentuk yang memaksa, ada dalam bentuk yang memberi, orang kata apa, ancaman supaya kita ni kembali sedar. Baik, ayat pada malam ni pula Allah Subhanahu wa taala nak cerita kepada kita tentang orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan peringatan dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum, bahawasa segala orang yang kufur dengan Quran, tatkala datang ia akan mereka itu, kami balas mereka itu dengan dilontar di dalam neraka. Bidzikri lamma ja'ahum. Baik, ini satu penyataan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ni kita kena tengok dalam dua bentuk. Satu bentuk manusia yang derhaka kepada Allah. Satu bentuk lagi kita kena tengok pada diri kita. Kita kena menilai pada diri kita. Ayat ni Allah Ta'ala turun nak cerita satu bentuk kumpulan manusia yang mereka ini bila didatangkan ayat Al-Quran, mereka menjadi manusia yang kufur kepada peringatan Allah. Okey, yang ni senang kita faham. Sebab kita jenis manusia suka tengok orang lain dan suka label orang. Kalau kita tengok ayat ni baca, maka kita dah nampak dah siapa-siapa yang kita nak labelkan. Itu sifat kita, mudah. Tapi cuba kita tengok dalam diri kita. Lah ni kita nak menilai diri kita. Ayat ni Allah Ta'ala nak tujukan kepada kita. Walaupun bentuk ayat tu Allah buat ayat penyata kepada golongan yang kufur, tapi ada tak ciri-ciri itu kepada kita? Ciri-ciri orang yang enggan dan kufur kepada peringatan Allah Subhanahu wa taala. Baik, peringatan ni banyak kita pernah huraikan dahulu. Apabila disebut bidzikri, walaupun dalam tafsir ni dia menterjemahkan dengan Al-Quran, maksud zikir itu Quran, tapi zikir ini juga valid ataupun terpakai pada peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala yang lain. Macam ayat-ayat yang terdahulu, wa min ayatihi, daripada tanda-tanda kebesarannya. Tu kan ayat, kalau tuan-tuan tengok muka surat 28 tu, ayat pada barisan yang keempat kita pernah huraikan dahulu. Allah Ta'ala gunakan wa min ayatihi annaka taral ard, dan daripada ayat-ayatnya bahawasanya engkau melihat bumi ini. Allah Ta'ala datangkan satu peringatan kepada kita supaya kita tengok perubahan alam ini. Itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan daripada situ juga adanya peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Peringatan yang Allah Ta'ala datangkan kepada kita. Dan lah ni pun memang ada. Lah ni contoh macam mana tuan-tuan? Allah Ta'ala datangkan kita dengan peringatan dia dalam bentuk Allah Ta'ala datangkan musibah, musibah, penyakit. Yang ni memang orang selalu duk sebut dah. Dan ada tak benda tu menjadi kesan kepada kita dalam hidup kita hari ni? Apabila kita kena berada dalam SOP, kena jaga kita, ada istilah kita jaga kita. Ada orang kata tak setuju, Allah jaga kita. Betul lah, dua-dua tu betul. Kita jaga kita tu ikhtiar kita, hakikatnya Allah yang jaga kita. Jadi benda tu tak salah pun. Cuma kadang-kadang dia nak tunjuk terlalu alim lah kot. Kita jaga kita tak boleh, dia kata Allah yang jaga kita. Tak apalah lagu mana pun tak kisah. Tapi yang penting kita faham hakikatnya Allah yang memang jaga kita, tapi kita kena ada ikhtiar untuk kita jaga kita. Masing-masing jaga.
Sebab musabab tu kadang-kadang kita tak buat, orang lain buat. Punca orang lain yang tak jaga kena kat kita. Jadi kalau kita masing-masing jaga, insya-Allah Allah Taala hindarkan. Sebab setiap sesuatu yang Allah Taala tentukan ada sebab musabab dia, ada perkaitan dia, pertalian dia. Yang ni juga tanda-tanda peringatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sebab tu dalam hidup ni kita jangan jadi orang yang cepat membuat andaian kalau kata kita ni jahil. Biasanya orang yang ada ilmu, orang yang alim, orang yang faham, dia tak cepat melatah dengan sesuatu apa pun yang berlaku. Dia akan cepat merenung, dia akan muhasabah diri, dia buat tindakan dan tidak cepat menyalahkan orang lain. Tapi sifat manusia hari ni, kalau kita tengok lah ni lah akhir zaman, waktu zaman kita ni lah, cukup cepat kita dah buat andaian-andaian. Banyak isu yang kita tengok masyarakat kita ni terlalu cepat tangan dia. Mulut tak cepat lagi, tangan lagi cepat daripada mulut lah ni. Sebab apa? Sebab duk terima WhatsApp, duk terima mesej, tak dan baca habis dah pergi hantar ke orang lain. Benda tu fitnah ke, tak ke, yang penting aku cepat sampaikan berita. Kadang-kadang benda tu fitnah, kita pula duk masuk tai orang kata, duk hantar fitnah ke orang. Ni mana cepatnya tindakan kita yang kita tak ada pertimbangan. Yang kita duk baca ayat inja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, yang tu kita tak amalkan. Itu salah satu daripada ayat yang Allah Ta'ala sebut di sini yang kita nak muhasabah balik. Sebab tu tadi jangan duk tengok salah orang. Kalau kita sebut tadi kita nampak salah orang, lah ni tengok kita. Ada tak ciri-ciri keburukan itu kita sentiasa peringatkan diri kita yang boleh menimbulkan fitnah kepada Islam tu sendiri. Contoh yang paling besar hari ni duk kes apa? Kes daging import tu. Tu pun satu masalah. Bila masyarakat kita terlalu cepat sangat buat andaian. Tapi tanya orang yang bertanggungjawab, tapi duk salahkan institusi, satu-satu institusi agama tu dan sebagainya. Ini pun masalah dalam masyarakat. Yang kita tidak berhati-hati. Sedangkan kita duk baca ayat tu, inja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Fasik ni macam mana? Hak mai ke WhatsApp tu pun fasik gak lah. Kita mana tahu siapa yang hantar. Walaupun yang hantar tu mungkin kawan kita, tapi kawan kita sendiri kah buat ataupun dia ambil daripada berita siapa. Dan yang tu yang kita masih lagi duk amalkan. Lah ni cuba tuan-tuan, malam ni kita nak beramal dengan ayat ni. Innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum ni, kita nak belajar satu ayat dan nak beramal dengan satu perintah Allah. Ayat apa? Selalu kita dah baca dan saya nak ulang balik, tadi pun saya dah baca dah. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kamu satu orang fasik dengan satu berita, maka selidikilah terlebih dahulu. Jadi kalau boleh malam ni WhatsApp yang kita terima hold kat kita. Jangan duk hantar pi panjangkan lagi, duk forward mana halau lagi. Sebab mungkin benda yang kita terima tu tak betul. Hatta berita orang mati sekalipun. Berita orang mati ni pun masalah lah. Tapi almarhum Ustaz Ismail kamu berapa kali dah dapat berita mati, tak mati-mati tapi lah ni mati betul lah. Ni pun cerita bab mati ni pun satu haru lah tuan-tuan. So kata berita mati innalillah terus, tak tanya betul ke tak tak. Itu baru cerita mati. Itu belum lagi cerita-cerita yang meletup sampai hari ni. Cerita bab kartil daging lah apalah. Itu banyak benda yang ada kaitan dengan cara kehidupan kita hari ni. Sebab tu ayat ni cuba kita praktiskan. Jangan kita jadi orang yang kufur dengan zikir, peringatan-peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir apa tadi Allah Taala pesan tu tentang berita. Dan kita jangan jadi sebahagian daripada orang yang menimbulkan fitnah dalam agama. Lebih-lebih lagi tentang isu-isu beragama. Bila kita tak erti, tak tahu, dan diam dulu. Pergi tanya sengat-sengat. Dan jangan bising-bising sehinggalah benda tu keluar daripada mulut orang yang terlibat. Biar lebar. Jadi supaya kita tak bersama dengan orang-orang yang menimbulkan fitnah tu.
Pasal apa tuan-tuan? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sangat keras dalam ancaman dia. Dan tafsiran ini pun dia kata, tatkala datang ia akan mereka itu, kami balas mereka itu dengan dilontar dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dilontar dalam api neraka, sebab ancaman neraka itu adalah satu ancaman yang keras daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang kita nampak benda tu, zaman fitnah ni benda tu macam tak ada apa. Alah sikit aku kan, alah kita tobatlah. Itu mudah, kita ambil mudah. Begitu juga lah ni, satu lagi sifat kita ialah suka mohong. Pun satu haru juga. Dalam kehidupan kita, kerja buat kita, memang kalau tak ada mohong, itu satu kerja yang memang lah ni orang tak terima. Kalau terlalu jujur, lah ni kita kata, orang kata orang ni siapa dia tak tahu, tapi umum lah. Kalau kita terlalu jujur, terlalu jaga dengan prinsip agama yang jelas ni, orang akan pandang asing dengan kita. Apalah bagus sangat ni, orang law kan jenis lagu tu kan. Tu antara ciri-ciri yang kita tengok hari ni. Jadi ini juga satu peringatan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita jadi orang yang berbeza. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Agama ni datangnya dalam keadaan dagang. Waktu mula agama tu datang kepada Nabi dan Nabi bawa, orang tak boleh nak terima kebaikan yang Nabi bawa tu. Sebab apa? Sebab penduduk Mekah pada waktu itu berada dalam keadaan banyaknya maksiat. Banyaknya maksiat, kemungkaran yang berlaku. Bila Nabi mai dengan kebaikan, Nabi mai dengan kejujuran, Nabi mai dengan kebenaran, ramai tak ada nak terima. Sebab mereka dah berada dalam keadaan yang ahli maksiat. Dan benda tu berlaku zaman kita hari ni. Bila kita nak bawa benda yang benar, bila kita nak ajak kepada kebenaran, bila kita nak ajak kepada benda yang Allah Ta'ala redha, hari ni orang akan pandang pelik kita. Bila kita nak buat benda yang jujur, bila kita nak buat benda yang cantik yang Allah Ta'ala suruh, macam cerita tadi lah, yang WhatsApp ni, kalau lagu tu kita tak advance lah, tak boleh nak update berita-berita yang sensasi. Bagi ada setengah orang, dia kira betul tak betul itu nombor dua, yang penting aku ni ke depan dalam menyampaikan berita. Ini satu benda yang termasuk dalam kelompok yang kita khawatiri, kita akan termasuk di kalangan orang yang ingkar dengan peringatan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat-ayat yang telah diperingatkan Allah Taala kepada kita. Itu baru satu ayat, dua ayat saya sebut tadi tuan-tuan. Tapi panggil kita duk buat jahat dah betul lah. Apa dia? Satu yang saya ulang balik tadi ni, cerita tentang berita yang kita terima. Sebab zaman fitnah hari ni, kita cukup mudah menyebarkan berita-berita fitnah. Sedangkan kita tak tahu benda tu betul tak betul, tapi bagi kita seronok duk sebarkan. Hati-hati. Kadang-kadang cerita mana negara mana atau duk kata hak kita. Baru ni ada juga dalam satu duk baca agak lah, tapi baca tengok depa kata ada kat Sik itu satu tempat satu tempat pelancongan jerami padi tu depa buat macam bentuk haiwan. Depa kata ada di Sik. Lepas tu dia viral dalam Facebook apa lah. Orang pakat turun pergi simpah sana. Orang kampung Sik ni pun heran, apa pasal ramai sangat pelancong mai ni. Orang jauh-jauh pula tu mai nak tengok. Depa kata ada satu tempat mendang tu, depa jerami padi tu depa buat macam bentuk ada gajah, ada bentuk ada ni, depa nak mai tengok. Hebat sangat ni. Siapa pergi viral tak tahu. Tapi dia kata ada di Sik. Wahai orang Sik pun tak tahu. Bila selidik balik, rupanya hak yang tu, gambar-gambar tu di Thailand tu, bukan di belah kita. Tapi benda tu dah jadi viral macam seolah-olahnya tempat kita. Hak orang daripada KL yang duk baca ni turun pergi timpa-timpa. Dia kata dalam seminggu tu setiap hari pasti ada 50-60 keluarga mai turun nak tengok. Wahai tak ada apa pun. Itu benda-benda yang kita tengok. Terlalu berpengaruhnya berita-berita yang macam ni, yang kita janganlah termasuk dalam kelompok yang macam tu.
Sebab apa? Sebab kita nak ambil peringatan daripada Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala dah ingat dah ayat-ayat Quran dan peringatan Nabi SAW tadi. Tapi ramai lagi di kalangan kita yang duk mengaji ni masih lagi terlibat dengan perkara-perkara fitnah yang menyebabkan benda menyusahkan orang lain tu. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut penutup ayat ni, wa innahu lakitabun aziz, dan bahawasanya Quran itu kitab yang sangat kuat, yakni tiada dapat dibatil ataupun ditukar. Baik. Jadi kenapa dalam ayat ini, walaupun kita sebut tadi bizikri itu banyak maksud yang kita boleh gunakan, tapi dalam ayat ataupun tafsiran ini disebutkan Al-Quran kerana selepas ayat innal ladzina kafaru bizikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz, sebab ada dikaitkan dengan Alkitab dan dia dirujuk kepada kitab yang telah Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi kita SAW, jadi Al-Quran lah. Jadi sebab tu saya kaitkan tadi, walaupun kita kata sebelum tu ada ayat-ayat yang Allah Ta'ala kaitkan dengan suruh tengok alam, petanda dan sebagainya, itu salah satu maksud zikri, tapi juga yang lebih khusus dalam ayat ni merujuk kepada peringatan yang Allah Ta'ala datangkan dalam Al-Quran itu sendiri. Sebab tu yang tadi saya buat contoh satu ayat saja tentang bawa berita yang kita tak selidik satu. Kemudian yang kedua saya kaitkan dengan sifat bohong, sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala larang kita daripada berkata bohong di dalam perkara-perkara, khususnya dalam bab-bab kehidupan kita ni. Tapi dalam hidup kita dah jadi terbalik, nak buat baik orang tak suka, buat hak yang tak baik tu orang pakat redha dan reda. Itu keadaan yang berlaku dalam kehidupan kita, yang kita semakin jauh daripada pengajaran-pengajaran daripada Al-Quran. Jangan tuan-tuan nampak ajaran daripada Al-Quran hanya melibatkan sembahyang, puasa, zakat, haji saja, tetapi juga dia melibatkan akhlak dan adab. Ada disebut dalam Quran secara umum dan diamalkan secara khusus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita boleh lihat Al-Quran itu dipraktikkan di dalam kehidupan Nabi dan para sahabat. Dan yang tu yang kita nak kena usahakan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Baik. Kemudian ayat yang seterusnya, la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi. Tiada datang akan dia Quran itu oleh kitab yang membatalkan akan dia daripada dahulunya dan tiada kemudiannya. Tanzilun min hakimin hamid, turun Al-Quran itu daripada Tuhan yang amat hakim lagi yang kepujian pada kerajaannya. Baik. Ayat ni pun dia bersifat umum. Tadi kita ada sebut dan kita huraikan sikit tentang perintah Allah dalam tindakan harian kita. Dan ayat yang Allah Ta'ala datang ni pula, Allah Ta'ala nak ceritakan kepada kita sifat umumnya Al-Quran yang Allah Ta'ala datangkan kepada kita, yang mana Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab yang terdahulu. Yang mana kitab-kitab terdahulu banyak yang diselewengkan oleh ahli kitab. Dan Allah Ta'ala datangkan Al-Quran untuk membenarkan kitab-kitab yang dulu, perbetulkan keadaan-keadaan, kenyataan-kenyataan yang tak betul daripada kitab-kitab yang terdahulu. Dan Al-Quran itu Allah Ta'ala datangkan. Satu, itu maksud dia. Yang kedua, Allah Ta'ala sebutkan secara umum. So saya kata ayat ni umum. Yang kedua, maksud yang kedua daripada firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, Allah Ta'ala kata bahawasanya apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni tiada satu pun yang boleh menandingi perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu dari sudut keberkesanannya, pengajarannya, hikmahnya, kebaikannya. Tak ada satu pun yang boleh mempertikaikan. Walaupun orang datangkan dengan ideologi ciptaan manusia, nak tanding dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kenyataan Allah, tak ada satu pun yang boleh tandingi. Tak ada satu pun yang boleh lawan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentang kebaikan, kebenaran dan juga hikmah dia. Itu yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak nyatakan. Tapi bila kita tengok hari ini,
Sifat manusia, dia rasa macam Al-Quran tu satu kitab yang kolot, yang lama, yang hanya sesuai diamal di zaman Nabi SAW saja, tak sesuai untuk diamalkan zaman kita. Jadi adalah suara-suara yang keluar di kalangan masyarakat umum ni, ataupun orang cerdik pandai yang tidak ada latar belakang agama yang kuat, yang tidak mengamalkan sunnah-sunnah Nabi secara keseluruhan dalam kehidupan, mereka cuba nak ubah sesuai perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala perintahkan kepada manusia. Ini banyak yang kita tengok hari ini. Dan kalau tuan-tuan boleh buat kajian berapa persen saja yang betul-betul kita beramal dengan panduan Al-Quran. Law ni tak usah tengok secara umum lagi, tengok dalam diri kita dulu. Kalau tengok dalam umum tu, mungkin dalam 20% saja yang diamalkan, yang lain tak beramal. Sebab tu tak nampak Islam tu tang mana pada orang Islam, pasal tak beramal dengan Islam. Okey, itu secara kolektif masyarakat Islam. Tapi kalau sekiranya tidak bermula daripada setiap individu Islam, maka takkan nampak pada yang lebih besar. Baik, sekarang kita tengok pada diri kita, berapa persen yang telah kita amalkan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita? Ada kata, kalau tak ada, kita termasuk dalam kelompok awal tadi kita baca, innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum. Takut kita jadi orang yang kufur dengan peringatan Allah Subhanahu Wa Taala tu. Takut kita termasuk dalam kelompok yang Allah Taala telah janjikan azab neraka tu. Lah ni cuma tengok diri kita tuan-tuan, berapa persen yang telah kita amalkan dengan perintah Al-Quran ni dalam kehidupan kita. Okey, tak mana mula-mula kita nak tengok. Satu, Allah Ta'ala dah sebut dah kita ada dua kumpulan orang Islam ni. Satu orang yang bertakwa, satu lagi orang yang munafik. Ada tak ciri-ciri takwa kat kita secara umum dia? Ataupun yang ada hanyalah sifat munafik. Munafik ni macam mana? Munafik ni sebenarnya tuan-tuan, orang yang tak ada sifat takwa, munafik lah. Dan takwa ni nak sampai kepada peringkat takwa tu kena ada ilmu. Sebab tu mudah cakap, orang yang tak ada ilmu, secara logiknya berdasarkan kepada status yang telah Allah Ta'ala letakkan dan Allah Ta'ala nyatakan, orang itu adalah orang munafik. Mungkin kita. Lepas tu kalau siapa yang tak main menuntut ilmu, tak mengaji, tak mau nak faham ayat-ayat Allah Ta'ala dengan sebaik-baiknya, dan tak mau nak beramal, maka kita secara automatik berada dalam kelompok munafik. Tak usah tengok ke orang lain, tengok diri kita. Kalau kita tak boleh keluar daripada sifat itu, jadi orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan meningkat kepada sifat takwa, maka kekallah kita dalam sifat itu. Sebab orang Islam tu ada dua kategori saja yang Allah Ta'ala sebut. Mungkin tidaklah yang ketiga. Yang ketiga apa dia? Orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu orang kafir. Tapi kita mungkin tidak. Sebab kita duk ambil juga ayat Quran, faham ayat Quran, beramal dengan Quran, tapi 100%kah kita beramal? Masihkah lagi kita beramal mengikut hawa nafsu kita ataupun petunjuk daripada Allah? Sebab orang yang bertakwa, dia boleh mengambil pengajaran daripada Al-Quran. Zalikal kitab la raiba fih hudal lil muttaqin. Tapi sekarang ni yang kita duk cerita, banyak ajaran Al-Quran yang kita tak buat. Baru sebut satu contoh tadi, awal tadi apa dia? Dengan berita yang kita terima, kita tak selidik, yang kita terus percaya. Yang tu salah satu daripada sifat-sifat munafik yang ada dalam diri kita. Itu baru satu ciri, belum lagi yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Belum cerita hak kita ni duk amalkan sifat menipu, belum lagi. Belum lagi kita cerita tak amanah dengan amanah yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita. Banyak lagi benda-benda yang kita kaitkan dengan perintah Allah yang kita tak beramal. Sebab tu takut kita termasuk dalam golongan orang-orang yang disebutkan Allah Ta'ala orang yang kufur dengan peringatan-peringatan Allah. Tuan-tuan sedang jemaah dirahmati Allah sekalian, ayat Quran tu jelas, tapi masalahnya kita tak faham dan tak mau ambil faham ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala kata Al-Quran ni
satu perintah, satu panduan yang tidak ada apa-apa ideologi yang boleh mampu untuk menandingi perintah dan panduan daripada Allah. Kerana apa? Kerana yang menurunkan Al-Quran itu adalah daripada Tuhan yang Maha Hakim lagi Maha Hamid, iaitu Tuhan yang amat hakim ni maknanya bijaksana. Tuhan yang amat bijaksana lagi kepujian pada kerajaannya, pekerjaannya. Mana yang mana Allah Taala ni cemerlang dalam pentadbir urus dia. Tak boleh siapa nak petikai lagi dah kecemerlangan Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengurus, dan maha hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala dalam menentukan segala sesuatu. So kita balik tengok pada diri kita, bagaimana iman kita kepada Allah Taala selama ini. Adakah kita masih lagi menuruti hawa nafsu kita, ataupun kita dah semakin ada keyakinan kita kepada Allah dan cuba untuk beramal dengan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan saudara jemaah dirahmati Allah sekalian, mari kita sama-sama kita muhasabah di awal tahun ini. Moga kita dah ada sikit perubahan dan semakin baik dari sudut hubungan kita dengan Allah, iman kita kepada Allah, amalan-amalan kita yang semakin kita perindahkan untuk ikut apa yang Allah Ta'ala telah perintahkan kepada kita. Jadi cubalah jaga akhlak kita, dan juga cubalah kita bela agama kita dengan yang terbaiknya, insya-Allah. Sebab kita tengok isu-isu yang berlaku dalam masyarakat kita hari ni, siapa yang jadi punca duk jadi heboh, jadi fitnah apa semua, kita juga sebenarnya. Jadi masing-masing apabila kita sedap benda tu dan kita jaga, insya-Allah kita akan terpelihara daripada benda-benda yang lebih teruk lagi, dan kita takut Allah Ta'ala turunkan azab sebelum azab di akhirat besok ni. Jadi kalau kata azab di dunia ni Allah Ta'ala turun, kita takut kita tak sempat nak bertaubat kepada Allah dan mati dalam keadaan kemurkaan Allah. Wali'azubillah. Jadi mari sama-sama kita minta lindung supaya kita terhindar daripada sifat-sifat kemunafikan yang kita sebut tadi, dengan cara jadilah orang yang menuntut ilmu, jadilah kita mintalah sungguh-sungguh kepada Allah supaya Allah Ta'ala jadikan kita ni kalangan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, satu lagi peringatan, kita ada 100 hari lagi sebelum Ramadan, maka sama-samalah kita buat persiapan-persiapan supaya kita dapat bersedia masuk Ramadan yang akan datang ni dengan penuh persiapan. Moga-moga kita betul-betul jadi orang yang bertakwa dan kekal sifat itu dalam kehidupan kita sampai kita mati. Cukup sekadar itu. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina 'ala siratikal mustaqim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa 'ainana minal khiyanah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina bi su'il khatimah. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم.